Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehinggalah perkataan beliau nombor nombor 7. Fasal yang ke-6, kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri. Ketujuhnya, apakah risiko kebinasaan yang akan ditanggung oleh seorang lelaki apabila berkahwin. Ketujuh, dan demikian lagi wajib atas suami itu belajar perbicaraan mengenai haid dan hukumnya. Kita sebelum nikah kena reti hukum bab haid. Kerana apa? Kerana dia ada kaitan dengan semaya isteri kita, cemar cuci dia, halal setubuh ke tak setubuh. Maka kalau tidak tahu hukum haid, tak tahu. Oni haid ke, oni istihadah ke, halal setubuh ke, tak halal setubuh ke, maka kena belajar. Perempuan standardnya haid ini 7 hari 7 malam ataupun 6 hari 6 malam. Selepas daripada 6 hari ataupun seminggu kena tanya dah. Kena tanya anak tina kita ataupun tanya isteri kita, awak mari kota lagi ke? Semaya bila nak semayanya? Wak lolok tanya nak semaya padahal nak go tu. Selika juga. Wak lelak tanya, puasa buat apa ni, seminggu dah tak puasa ni. Bila nak puasa? Wak lelak tanya bab puasa. Maksud dia munggo lain. Tetapi kena tahulah. Jadi lepas pada 15 hari 15 malam kita tengok dia tak puasa lagi, kena stop dah dia tu. Tak betul dah awak ni. 17 hari dah tak semaya, tak puasa, tak bergapo. 20 hari. Anak kita kata, bini kita kata hik percaya lagi, kena tipu ke dia dah tu. Jadi kena belajar hukum hik supaya kita tahu isteri kita halal atau tidak ataupun haram kita setubuh dan bab semaya dia. Dan wajib mengajar hal-hal yang berkaitan dengan mandi junub. Bini kita mandi junub lagu mana? Kita buat dia kena mandi, tiba-tiba kita tak ajar dia mandi. Tanya awak mandi lagu mana? Mandi junub lagu mana? Biasa mandi pakai shower lagu tu, pahit hujan berok-berok lagu tu katanya. Lepas tu awak gitu, siapa sudah caca lagu tu? Mandi boleh caca, mandi boleh sambil berdiri gitu Tak sah lagu tu. Wajib kena duduk sama ada anak dara ataupun sudah janda. Wajib kena duduk mencangkung supaya terbuka kawasan sulit dia tu, baru boleh rata ke air kawasan tu.
Kalau mandi sambil berdiri, gosok-gosok lagu tu hukum dia tidak kata. Wajib kata dan wajib kena duduk biar terbuka kawasan tu. Ni menikah belah-belah tahun mandi junub pun tak betul. Mandi haid pun tak betul. Akad adah besar pun tak betul. Ni kena. Siapa dia wajib kena mengajar? Suami. Allah cakap ayah awak dulu tak ajar. Tahu ayah saya dah cuai dah daripada nak menganjal ke tanggungjawab dia. Awak nak cuai juga ke be? Apabila kita sanggup daripada pak dia nak jadi suami kepada anak tina dia, berarti kita akan ambil alih tugas ayah dia dulu. Kalau ayah dia dulu tak mengajar fardu ain, masih tak sempurna lagi, kita kena ambil tugas. Tapi kalau dah dia sempurna dah mengaji, beres. Tapi praktikal pula lah duduk dengan kita. Semaya dulu. Masa duduk dengan ayah dia kena tengok dia semaya kau tidak. Dia tutup aurat kau tidak. Apabila jadi bini kita, wajib kita kena pelihara dia, wajib kena cara ke dia. Aurat dia lagu mana? Semua cuci dia lagu mana? Ambil air semaya dia lagu mana? Semaya dia lagu mana? Mandi haid kena mengaji, mandi junub sebab setubuh. Mandi haid dengan sebab mari kotor kena mandi tu. Dan nifah dan wiladah. Nifah ni darah, wiladah ni beranak. Beranak tak tubik darah, dia beranak kering pun, beranak tak ada nifah pun wajib kena mandi kerana anak itu asalnya air mani. Apabila keluar air mani yang sudah berubah jadi budak pun wajib juga kena mandi. Mandi ke apa dia? Mandi wiladah dipanggil. Kelapanya dan wajib atas suami mengajak isterinya apabila putus darah haid sebelum waktu maghrib sekira-kira luluh untuk takbiratul ihram. Berapa saat kita perlu untuk akad takbiratul ihram? Allahu Akbar 2 saat. Tak. Maka sebelum masuk waktu maghrib 2 saat putus dah darah haid, dia kena semaya 2. Kena ganti juga zuhur dan asar. Kena ingat lagu tu. Kalau dia putus ketika dekat dengan subuh 2 saat lagi, maka dia kena qada maghrib dengan isya. Kena faham lagu tu. Mandi sudah, lepas pada mandi sudah, semaya maghrib, semaya isya, semaya subuh. Kalau awal lagu ni sebelum maghrib, kena semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib. Semaya maghrib memang waktu dia dah. Jadi kena qada juga waktu zuhur dan waktu asar. Saya tak ada waktu zuhur, ujung waktu asar dah saya ada pun. Sekalipun lagu tu waktu asar ni merupakan waktu darurat bagi waktu semaya zuhur. Ketika darurat maka boleh kita semaya zuhur dalam waktu asar. Begitu juga saya tak ada waktu maghrib. Saya putus ketika waktu isya ni dekat subuh dah ni. Kena semaya juga kerana waktu isya adalah merupakan waktu maghrib ketika darurat. Maka ia wajib mengqadakan sembahyang zuhur dengan asar itu. Ramai orang tak qada, pakai sembahyang maghrib saja. Asar pun tak sembahyang, zuhur pun tak sembahyang. Sebab apa? 2 saat lagi nak masuk ataupun 5 minit lagi nak masuk maghrib dah. Putus darah pakai tak semaya. Ada tu semaya asar saja, zuhur dia tak semaya. Teh sikit lagi. Sebenarnya wajib kena qada zuhur dengan asar. Dan manakala putus darah itu sebelum waktu subuh sekira-kira luluh untuk takbiratul ihram, maka wajib atasnya mengqada sembahyang maghrib dan isya. Wajib kena qada dua-dua tu. Jangan semaya subuh saja, maghrib isya tidak qada. Dosalah jawab dia. Dan apabila suami telah mengajar segala hukum tersebut, ajar dah. Saya ajar dah kepada isteri saya semua masalah berkait dengan haid, nifah, masalah qada, masalah gapo, ajar belaka dah. Maka tiada harus bagi isterinya keluar untuk belajar yang demikian itu. Apabila suami dah dia boleh jawab semua soalan bab haid, bab nifah, bab hukum hakam mengenai ibadat isteri dia, maka tak ada hak dah isteri nak meminta keluar. Saya nak minta izin keluar kerana nak belajar. Belajar lagu mana? Saya ajar habis dah.
Lepas tu nak belajar benda sunat, tak payah belajarlah. Hak ni hak fardu ain. Maka kalau suami menghalang isteri daripada belajar benda sunat, ya, tu hak dia. Manakala kalau dia halal seorang isteri belajar benda wajib, tu bukan hak dia. Haram dia mengelarang isteri dia untuk belajar ilmu haid, ilmu nifah, ilmu hak rumah tangga, ilmu kepaduan, ilmu goni, ilmu tauhid, ilmu gapo. Kalau suami dia tak boleh mengajar, haram dia larang suami isteri dia. Bahkan wajib dia kena suruh kepada isteri dia, awak kena pergi belajar dengan orang lain. Saya tak mampu nak mengajar. Lepas tu awak mampu ke apa dia? Tak tahu. Nak menikah sangat, mengajar pun tak reti. Jadi orang jatuh, dia kena tahu semua benda. Sekalipun benda itu tak ada kaitan dengan hidup dia. Bak hik, bak nipah. Bila masa dia mari hik nipah, tak tahu. Tetapi dia kena belajar. Sebab apa? Sebab dia akan menjaga seorang perempuan, iaitu isteri dia. Hukum hakik dia kena boleh jawab berlaku. Lepas tu saya nak nikah lagu mana? Saya tak reti bahik dengan nipah. Kalau awak nak menikah juga, awak kena beri peluang kepada isteri awak pergi belajar ilmu fardu ain itu. Hak moleknya, awak sendiri yang mengajar haid dan nifah dia, kerana lebih sesuai suami mengajar isteri. Lagu mana pula isteri nak mengajar suami pula? Kalau ni isteri dia alim, wali kutuk pula. Suami dia terkutuk, tak tahu apa. Ngaji pun tak reti, pergi belajar dengan isteri. Apa hukumnya? Belajar dengan isteri makruh hukum dia. Kerana sepatutnya suami yang mengajar isteri. Tiba-tiba isteri lebih pandai daripada suami. Suami pergi belajar dengan isteri, apa hukum dia? Makruh. Apa makruh? Kalau dia nak belajar, moleklah dia belajar dengan isteri dia. Makruh kerana menyebabkan lagu mana? Isteri apabila jadi gurunya jekoh untuk lelaki dia. Abai baca gapo dia lagu ni. Boleh telur lagu ni. Hanya ngepek kok bentuk lelaki dia pula. Maka menyebabkan seolah-olah nampak macam derhaka kepada suami. Sebab tu lagu tu. Sebab tu tak boleh ibu bapa belajar dengan anak dia. Anak dia alim, maka mak pak dia mari menadah dengan makruh lagu tu. Kerana menyebabkan guru dia kena teking, kena royak, kena jaga, kena gitu. Ni ayah dia. Jadi nampak jadi perbuatan tak comel. Hak moleknya belajar dengan ibu bapa. Hak tu baru betul. Kalau ibu bapa belajar dengan anak-anak ataupun suami belajar dengan isteri, jadi kau makruh kerana menyebabkan jadi tak comel keadaan tu. Nak jekoh tak boleh. Tok lelaki, pas nak mengajar lagu mana? Maka makruh katanya ulama. Maka tiada harus bagi isterinya keluar untuk belajar yang demikian itu. Maka jika ia tiada mengajar yang demikian itu, tak mengajar bab haid, bab nifah, bab gapo, maka haruslah, yakni tidak berdosa. Harus ini tidak berdosa bagi isterinya keluar untuk mempelajarinya hukum. Bahkan wajib pula keluar. Bukan kata boleh keluar, wajib keluar. Dan haramlah atas suami menegur. Kerana isteri nak buat benda wajib, tiba-tiba suami menegur. Haram, berdosa suami lagu tu. Kerana apa? Kerana hak yang paling utama adalah hak kita dengan Allah Ta'ala. Maka kita kena buat sekalipun tidak dapat izin daripada suami. Sekalipun suami kita marah dengan sebab kita belajar ilmu fardu ain, maka berdosalah perbuatan suami. Kita tetap kena buat. Buat benda wajib sekalipun dibenci oleh orang, maka wajib kena buat sebab benda ni wajib. Saya nak belajar ilmu fardu ain, mu ayah saya benci saya untuk belajar fardu ain dan dia marah. Biarlah dia marah, kita belajar ilmu fardu ain. Cuma apabila ibu bapa kita tak suka kita pergi belajar fardu ain ke apa, maka kita jangan marah ke dia. Cuma kita tidak wajib mentaati dia ketika waktu itu. Jangan marah pula. Abuyah gini. Jangan. Jaga akhlak kita, adab kita dengan orang tua kita. Berdosa dia? Ya, berdosa. Sekalipun dia benci kita, tak apa. Buat juga ilmu fardu ain. Saya nak minta izin dengan ibu bapa saya boleh ke tak saya nak pergi belajar ilmu fardu ain.
Tak payah minta izin. Kerana fardu ain ni wajib. Tak ada orang boleh halal. Moleknya kalau dia izin, molek lagi. Kalau dia kata, kalau dia tak izin, saya tak boleh mari. Apa dia lagu tu? Hak moleknya diminta izin. Kalau dia izin, alhamdulillah lah. Kalau dia tak izin pun, boleh kita mari belajar ilmu fardu ain. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluar untuk belajar ilmu yang lebih daripada fardu ain, melainkan dengan keizinan suami. Manakala kalau dia nak belajar ilmu sunat pula, belajar ilmu goni, ilmu hak sunat lagi, semaya sunat, ilmu goni, ilmu baca Quran lebih-lebih lagi, ilmu gotu, macam-macam lah ilmu hak sunat hak lebih daripada fardu ain, maka hak tu boleh keluar, ya, tetapi dengan syarat izin suami. Kalau suami tidak izin, maka suahara bagi isteri keluar. Kerana apa? Kerana benda sunat ini hak suami nak menentukan. Kerana bercanggah dengan hak suami hak wajib. Kalau bercanggah di antara hak Tuhan wajib dengan hak suami hak wajib, maka benar hak Tuhan lagi. Tapi kalau benda hak Tuhan tapi hak sunat saja, dengan kefarduan hak wajib bagi suami, benar kefarduan hak taat kepada suami lagi. Kena faham lagu tu. Nak menikah sangat, jangan banyak kecek. Kena ikut hukum hakam. Nak jadi isteri solehah ke tak? Oh, sedap lagu tu. Dia mau nak jadi isteri solehah ke tak? Nak tanya. Kau nak apa dia sebenarnya di dalam perkahwinan? Oh, suami saya jahat. Apa? Awak nak jadi jahat supaya dia juga kau guna? Suami saya tak tunai hak gitu mah. Ikut dia lah. Awak lah ni nak jadi isteri solehah ke tak? Kita boleh jadi seorang isteri solehah dengan dapat suami yang tolihah, boleh. Yang toleh boleh. Bukan suami hak molek. Tengok Asiyah binti Muzahim. Seorang perempuan nama Asiyah binti Muzahim. Dia ni isteri kepada Fir'aun. Fir'aun ni tak ada lah jahat, kepala pengak, tetapi Asiyah ni waliullah. Pengikut kepada anak akak dia, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi wali Tuhan, dapat masuk syurga. Suami dia jahat, disebut di dalam Al-Quran tak ada. Jahat habis ring Fir'aun ni. Jangan kita buat alasan kerana isteri suami kita jahat, kita pun tak setunai juga tanggungjawab. Sebagai nak balasan kepada dia kerana dia tidak tunai tanggungjawab. Dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tak sedap bimbang. Suami yang jahat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Adakah kita nak kena balas juga dengan Allah Ta'ala? Jadi apabila nak belajar lebih daripada hak fardu ain, itu adalah hak suami. Kalau suami izin boleh, kalau suami tak izin maka tidak boleh. Kesembilan, dan lagi kebinasaan kerana beristeri. Saat ni kena mengaji. Nak jadi tok laki sangat kena mengaji banyak. Kalau tidak masalah nak jawab soalan pula isteri. Kalau isteri tu jadi penimpala pula kita jadi waswah, jadi cemburu, jadi gapo. Kerana apa? Kerana kita tidak ada ilmu. Kena ada persiapan ilmu bab haid, bab nifas, bab gapo supaya isteri kita tidak keluar daripada rumah. Cukup bertanya dengan kita sahaja. Dan lagi kebinasaan kerana beristeri ialah memberi nafkah kepada ahlinya daripada harta yang haram. Maka suami akan terdedah kepada mencari sumber yang haram. Dulu seria sehari. Dah lah saya cari harta halal seria sehari. Lah ni nak cari 2 ria. Seria lagi saya nak buat lagu mana biar jadi halal juga. Kadang-kadang orang terpaksa buat benda haram bukan kerana diri dia, tapi kerana nak jaga isteri dia, nak jaga anak-anak dia. Sedekah yang halal di zaman ini tersangat sedikit, melainkan bagi orang yang bersifat qanaah, yang menegahkannya daripada berbelanja berlebih-lebihan. Kecuali lah isteri kita tu jenis warak juga, tak suka benda berlebihan, tak pakai barang kemah, tak makan lebih-lebih, minum air kosong, air sejuk saja, minum pula air hujan, tak boleh jadi was-was gapo dia. Minum air lokal, tasawuf lajuk-lajuk. Maka tak apalah kalau isteri lagu tu. Kalau isteri tu minta lebih tapi hak dia lagi, wajib isteri suami nak kena sedia ke keperluan isteri.
Kalau dia tidak sedia ke, maka hukum dia berdosa. Isteri nak tetapi suami kata, "Oh lah, sabarlah. Tak boleh lagi, saya tak boleh nak bui." Berdosa. Kena pisah juga, dia kena cari usaha supaya lepaskan nafkah dia. Maka yang demikian itu terlepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin kalau dapat isteri yang qanaah, yang warak, yang zuhud. Dan standardnya isteri ni kurang sikit berbanding dengan suami. Tu standard dia ada. Suami tok guru, suami wali, suami gapo, isteri dia belum tentu lagi. Orang hebat dah. Biasa tok laki dia, bini dia. Tu biasa standardnya isteri lebih kurang agama berbanding suami. Perempuan lebih kurang agama berbanding lelaki. Nabi Muhammad pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit dan Nabi tengok ramai penduduk neraka dah terdiri daripada perempuan. Ramai tak ramai, cu tengok lo ni lah. Lelaki sikit je lo ni. Puan penuh penah, cu tengok dalam shopping mall. Cu tengok tempat mana-mana, kalau orang puan serai sudah tak ada apa. Ketah orang lelaki kakak ketah. Naik bas orang tino saja ketah orang lelaki. Dulu orang lelaki ramai, lah ni orang tino ramai. Akhir zaman nisbah lelaki dan perempuan satu sama dengan 50. Seorang lelaki akan menjaga 50 orang perempuan. Siapa dia kau 50 tu? Mak dia perempuan, kakak dia perempuan, adik dia perempuan, sepupu dia. Allah, tino saja keluarga dia. Nisbah lagu tu. 1/50. Padahal hok masuk neraka 1/50. Bayar ramah hok tino lah. Sebab 1/50 bandingnya dia. Sebab tu lelaki ni barang rare. Barang dan payah nak jumpa. Jadi baru payah nak jumpa, kalau boleh bagilah pak. Bagi pak, jangan makan sore. Barang hok boleh bagi kena bagi. Jangan tomok makan sore, dah lah barang payah nak temu. Hok jenis gaji semaya bai pula nak cari mana? Hok jenis juru tak kecek menipu, tak lipat orang, puasa kecek teretik-terening. Boleh baca Quran sikit-sikit. Nak cari mana? Pondok ramalah. Tapi tengah jalan payah nak jumpa. Jadi barang boleh makan 4 orang, kosilah nyanyo sebab nak bagi 50 berat lajak. Jadi bagi 4 pun jadilah. Kalau bagi 4 pun 36 orang lagi kecewa. Kecewa tak boleh menikah. Jadi perempuan kena menjiwai, merasai penderitaan orang yang belum berkahwin. Lagu tu. Atau seorang yang mempunyai kepandaian dan mampu mengusahakan yang halal daripada segala pekerjaan yang harus diambilnya, seperti mengambil kayu di hutan atau mengambil hasil perburuan di hutan, bagi halal berlaku. Sekalipun lo ni kena igat di mergas tua ke berapa, hak tu bak lesen. Bak halal tu barang dalam hutan nak tebal pun berapa dia ikutlah barang tu barang halal, tak curi barang orang. Atau di dalam pekerjaan yang tiada kaitan dengan raja-raja, maka yang demikian itu terlepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Kalau kita ni otak kreatif, otak kita jenis kreatif, suami tu pandai cari duit yang halal, okey selamat dia. Tetapi lo ni budak-budak bukan kreatif sangat, bukan pandai cari barang halal. Pandai main PUBG saja. Pandai main geng saja. Maka dia merasai kehidupan itu adalah permainan semata-mata. Munasabahlah suruh buat kerja malah. Kayu tak kena. Gelegar tak kena, jeria tak kena. Dia seri pun tak kena. Berabung pun tak kena. Kakak atas, kakak bawah, kakak suk tukar belakang habis tak tahu alik ini alik jatuh. Maka kena belajar. Ke-10 kebinasaan lelaki dan menyanggah daripada mendirikan dengan hak ahlinya, yakni tidak berkuasa menyempurnakan hak ahlinya. Suami risiko dia nak nikah, dia tak mampu nak tunai hak nafkah.
hak suami. Ya hijau dah. Gusuk kali tekan dia, sudah. Ambo kena wi makan wajib. Tiba-tiba ambo usaha tak boleh dah. Rasa berdosa, rasa bersalah. Tok bini dia kata, "Beb, apa tak kelik hari ni?" Tak tahu nak kelik lagu mana dah. Pitih tak boleh buat kelik lagi. Makan ni awak nak makan. Tak apalah, Beb. Kelik lah, Beb. Tak usah, saya malu. Tekan sore. Buat style hero lagu tu. Maka jadi lagu mana? Risiko orang nikah ni kadang-kadang tak sempurna nak tunai hak. Dan tiada kuasa menanggung kesusahan dan yang disakiti oleh ahlinya. Dan risiko dia lagi seorang lelaki nak nikah tak tahan dengan perangai perempuan. Masa duk gawe dulu awak molek. Saya ajak pukul 2 mari, pukul 2 mari. Bau wanginya, pakai lecu, pakai bedok, makan ais kering, sipu-sipu, tasawuf molek makan sikit-sikit. Loni saya tengok awak supaya beruai lapar makan. Takut makan begini berau. Awak ni hatu kau sebenarnya raksasa kau gapo. Hatu raksasa boto Maharaja Wano. Lagu tu. Masa duk gawe dulu nampak comel awak. Loni bau busuk banga awak. Loni pakai kain kembang katu lagu tu ya, tak comel langsung. Sudah. Kita bimbang apabila jadi suami tak tanggung dengan cubaan daripada isteri. Muluk isteri. Masa gawe kecek mani-mani saja. Awak sihat ke tak? Ni dan nikah. Cikmu tu sihat? Cik, panggil cik. Nama, gosok kali boyong tu panggil boyong, panggil gapo. Orang gemuk kai panggil kuali, panggil mek boyong, panggil gapo yang. Gosok kali bila cik wong nak mampu. Awak pasal yang apa? Lagu tu lah. Maka kena sabar dengan isteri. Tu risiko kita nak nikah. Masa sebelum daripada nikah awak saya awak belaka, I love you love I belaka. Tapi apabila dah nikah, Allah Rabbi bertukar wajah, maka kena sabar. Ada setengah orang tak boleh nak sabar dengan isteri. Maka apabila lagu tu lah jadi bercerah, jadi bergocoh, nyotapa bini. Jala suami jadi jahat. Kadang-kadang orang masa dia duduk sore dia jadi baik. Tetapi apabila dia berkahwin bertukar perangai dia jadi jahat. Kerana apa? Tidak sanggup, tidak sabar dengan kerenah isteri dia. Standard dah perempuan perangai lagu tu. Kita kena sabar. Nabi Muhammad sabar. Cakap kita nak tak sabar. Kata nak nikah sangat, nak ikut Nabi Muhammad. Bak nikah nak ikut Nabi Muhammad, bak sabar tak ikut Nabi Muhammad. Lagu. Seperti sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isma ayyudi'a man ya'ul. Memadailah dengan seseorang itu dari segi perderhakaan dan dosa. Yakni cukuplah seorang lelaki itu dianggap lelaki yang berdosa sekiranya ia menghilangkan hak orang yang wajib nafkah atas dirinya. Yakni yudi ni maknanya mensia-siakan. Tak payah tanya orang, tak payah tanya tu imam, tak payah tanya tu qadi, tak payah tanya mufti. Kalau dia mau sia-sia ke hak orang yang di bawah tanggungjawab kita. Sama ada anak kita tidak cara. Bini kita tidak cara. Tak usah tanya tu qadi lah, pakai berdosa selalu dah tentu dah. Dia mau sendiri rasa, dia mau tunai kau dak tanggungjawab tu. Kalau tak tunai tak usah tanya orang, tentu berdosa dah jawab dia. Maka tu risiko nak jadi seorang suami. Kalau tak sabar, kalau tak sanggup, tak usah nikah awal lah. Malu kat orang. Nikah 2-3 lekong, sebulan 2 bulan, bercerai berai. Hari menikah, habis ratus ribu. Terbang kat tu, naik kereta, naik roller coaster, naik kereta api, naik pala gajah, belepak lagu tu, habis peti ratus ribu. Hari perkahwinan, nikah 2 bulan, cerai berai. Apa? Tak sabar. Jadi kena sabar. Nombor 11, risiko nak jadi seorang suami. Setengah ulama meriwayatkan bahawa orang yang lari daripada ahlinya itu adalah menempati hamba sahaya yang lari daripada tuannya. Kita tak ada pitih nak pergi kepada isteri kita, kita lari, nusuk daripada bini. Todo sungguh. Bini duk tunggu makanan. Apabila kita tak sanggup, kita nusuk lari, wak lolok keluar dakwah lah apa dia. Lari daripada nak tunaikan hak suami. Hak isteri. Lagu mana?
maka hukum dia seperti seorang hamba lari daripada tuan dia. Apakah hukum seorang hamba keluar lari daripada tuan dia? Pertama, haram. Kedua, semua ibadat ketika dia lari itu tak dikira. Lagu mana? Hamba dia lari daripada tuan dia pergi mana-mana selama 4 hari dia lari. Maka ibadat dia 4 hari, dia semaya, dia puasa, dia sedekah tak dikira belaka. Ni orang dok marah ni contohnya lah. Orang keluar dakwah ke apa dia tak tunai tanggungjawab dia di rumah, maka dia keluar tu sia-sia tak boleh pahala. Kalulah benda ni contoh ya. Biasa pok dia nya dia ada, dia tunai hak dia, orang hak keluar dakwah tu dia ada cara dia. Kalau dia keluar dakwah dia ada saing-saing dia cara kepada isteri dia ke apa dia. Tunai hak molek lah. Cuma kalau ada orang gi buat ibadat, gi buat kerja gi tapa, gi suluk, gi gapo, tiba-tiba lupa tanggungjawab kepada suami isteri, maka berdosa. Ramai juga orang lagi lagu ni. Tak apalah saya malah cara ke awak pergi duduk rumah awak dululah. Saya tak ada pitih ni. Apa lagu mana macam lari daripada tanggungjawab lagu tu berdosa. Semaya puasa kita lagu mana ngatip-ngatip gapo tak dikira belaka. Iaitu tiada diterima sembahyangnya. Tu kesal dia. Dan puasanya, Allah tak ada apa dah lah kita. Hingga ia kembali kepada ahli keluarganya. Apabila kembali, suami isteri dia reda, maka barulah ibadat dia dicatat semula. At-Tabrani telah mengeluarkan sebuah hadis. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita selawat sekali ke Nabi, Allah Ta'ala ampun 10 dosa kita. Gitu soalan dia. Hamba tiap-tiap kali lepas buat maksiat, jadi hamba malu nak selawat. Seolah-olah hamba ni mempergunakan Nabi. Mohon nasihat sikit ke hamba Ustaz. Gini. Masalah kita selawat ke Nabi tu, turun rahmat kasih saya dia 10 kali. Masalah kita buat dosa ni kena istighfar, minta maaf dengan Tuhan. Kena minta maaf dengan Tuhan. Maka jangan malu untuk berselawat kepada Nabi. Kerana apa? Kerana kita ni pendosa, buat dosa. Kerana syaitan akan ajak kepada kita kekalkan dosa, berhenti daripada selawat. Tu perancangan syaitan. Kekalkan dosa tu sebab kita payah jenis nak tinggal dosa, tapi selawat tak sah. Buatlah alasan atas dasar malu kepada Nabi Muhammad kau gapo, tetapi syaitan akan suruh kekalkan dosa, tinggal ibadat. Maka cara nak lawan syaitan pada masa tu kekalkan berselawat sehingga kita malu nak buat dosa. Malah dah ambo duk selawat paceroh, duk gapo dia duduk istighfar paceroh sehingga ke puah dah kita malu nak buat dosa. Ulama kata jangan malu untuk beristighfar, tetapi malulah untuk buat maksiat. Istighfar tak perlu dimalu kerana benda tu ibadat. Buatlah. Jangan terpengaruh dengan hasutan syaitan. Tak sewi kita buat ibadat, suruh kekalkan maksiat. Ustaz, kalau kita tak ingat baca sujud sawi, boleh kau tak baca qada subhanallah? Ya. Berhenti saja pun tak apa, sebut subhanallah saja boleh. Astaghfirullah pun boleh. Subhanaman la yanamu wa la yashu pun boleh berlaku. Sah hukum dia. Saya nak tanya berkaitan zakat, ada buat potongan gaji secara bulanan untuk zakat pendapatan, sedangkan dalam mazhab Syafi'i zakat tidak ada, zakat pendapatan tak ada. Bolehkah saya tukar niat zakat simpanan dan lain-lain lagi? Zakat simpanan. Zakat simpanan kita, boleh niat, kita niat. Cuma kaedah dia kena cukup syarat molek lah. Zakat simpanan ni kena setahun. Kita niat kata zakat kita wis bulan-bulan ni memang potongnya zakat pendapatan, tapi kita niat zakat kita. Zakat duit kita. Lagu tu boleh, tak ada masalah apa. Dia panggil zakat muajjalah. Zakat yang dibayar dulu sebelum daripada masuk waktu wajib. Cuma kita kira lah. Contohnya pada akhir tahun kita tengok dalam bank kita ada PT 500,000. Maka kita pun tolak. Tolak dengan gaji kita bulan ni, kalau tolak misalnya sebulan 1,000 ataupun 100 jadi 1,200. Maka nak zakat kita 500,000 bagi 40 misalnya ada lagi kena tambah, okey tambah daripada tu.
Biar cukup dengan harga zakat harta simpanan kita. So kau dak wuduk atau kita ambil wuduk dalam keadaan pakaian kotor, lepas tu tukar pakaian bersih pula, misalnya lepas pada mandi ambil air semaya dengan kain tuala. Kain tuala tu kadang-kadang bersih, kadang-kadang ada kotor. Kotor ni macam-macam lah, ada kotor najis, ada kotor bukan najis. Kalau najis, tengok. Kalau benda tu basah, dia akan menyebabkan najis di tubuh kita. Tapi kalau benda tu tidak basah, kau apa dia sama-sama kering, maka tidak ada masalah apa. Tidak menajiskan tubuh badan kita. Apa hukum tanam rambut? Rambut ambo botok depan dan tengah. Depan, tengah. Jadi ambo nak buat rawatan tanam rambut sebab nak nampak semak sikit lah ustaz. Lagu mana? Gini, kalau kita penyakit. Okey, penyakit botok. Maka botok ni memalukan. Misalnya, memang standard malulah kepala botok ni. Lainlah kalau orang cukur botok tu style dia dah. Style kepala kojek gitu tak apa. Ni memang kepala dia botok. Sakit, penyakit. Maka malu lagu tu. Maka dia buat rawatan tanam rambut. Bukan tanam pohon durian atas kepala. Tanam rambut. Maka tanam rambut tu jadi kekal lah. Jadi rambut betul dah lah. Bukan rambut plastik kau apa dia. Kerana no atas nama rawatan. Kerana botok ni memalukan. Boleh hukum dia harus. Harus kerana rawatan. Jadi rambut tu rambut kekal. Rambut tu mungkin nipu lah. Rambut tu rambut jadi biasa. Dia tanam rambut ni tanam baju lagu mana cara dia adalah jeruh apa semua. Cara dia. Maka rambut tu jadi tumbuh dia kepala, maka atas nama rawatan. Kerana botok tu memalukan, boleh hukum dia harus. Adakah semua kebaikan yang kita lakukan dapat pahala atau kebaikan yang dibuat kerana Allah sahaja dapat pahala? Ya. Kebaikan niat kerana Allah baru dapat pahala. Buat kebaikan bukan kerana Allah, kerana nak menunjuk-nunjuk, riak ke apa, maka hukum dia tidak dapat pahala. Sekalipun ibadat tu sah, macam semaya menunjuk-nunjuk, sah, tak perlu qada dah. Tetapi pahala tu tidak boleh. Apa itu talqin syahadah? Mohon ijazah talqin syahadah dari ustaz, terima kasih. Talqin syahadah ni maknanya ajar ke syahadah. Talqin ke. Talqin yakni ajar ke. Lakinu yulakin talqin maknanya ajar ke. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ataupun la ilaha illallah. Jadi ambo ijazah ke talqin syahadah, nak minta ijazah. Ijazah ni moleknya berdepan. Ambo akan ajar ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kena ikut belako-lako lagu tu talqin syahadahnya. Jadi ambo terima kalimah la ilaha illallah daripada guru ambo terima. Siapa ada banyak hadis meriwayatkan mengenai talqin. Antaranya Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya zikir. Rasulullah kata zikirlah. Ke ambo ajar dah ke zikir, ikutlah zikir subhanallah ke selawat ke ikutlah. Katanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya nak satu zikir yang khas. Maka Rasulullah pun panggil Sayyidina Ali duduk belaga lutut dengan dia. Maka Rasulullah kata, aku sebut lagu ni, mu ikut. Aku buat 3 kali, mu ikut ni. Pejam mata. Maka Nabi sebut la ilaha illallah. Maka Sayyidina Ali pun sebut la ilaha illallah. Rasulullah sebut la ilaha illallah. Maka dia sebut la ilaha illallah. Siapa 3 kali. Itu antara hadis mengenai talqin la ilaha illallah. Maka Nabi mentalqin ke sahabat-sahabat la ilaha illallah 2 cara. Pertama secara khusus macam lagu ni, macam Sayyidina Ali saat ni, ataupun secara umum. Nabi panggil ramai-ramai, Nabi ajar la ilaha illallah, boleh berlaku hok mana-mana sopong. Jadi nak ijazah kat YouTube ni tak tahu boleh kau tidak, amo tak pernah buat. Kena marilah nak dapat ijazah talqin la ilaha illallah. Saya tak dapat ijazah talqin boleh ke tak? Mengucap la ilaha illallah boleh, tak ada masalah apa. Ustaz, mana yang betul? Allahu akbar ke Allahu akbar? Sebab saya dengar dua-dua orang sebut lagu tu. Allahu akbar, ayo akbar, Allahu akbar. Kho bunyi. Nama? Allahu akho jadi. Kah jadi kho. Allahu akbar. Tahu nak suruh apa arak sangat kau. Akbar. Nama misalnya salah kha kena sebut kaf.
Allahu akbar. Nah, jangan Allahu akhbar. Nah, akhbar ni surat khabar. Akhbar. Nah, cerita-cerita. Ni kita sebut akbar. Nah, gitu dah kali ditulis tu. Akbar dengan akhbar. Nah. Ustaz, saya nak tanya betul ke ada yang cakap kalau nak jadi anak-anak hafiz ko hafizah ko kena cukur rambut. Anak setiap hari Rabu sebanyak 40 kali cukur rambut masa baby. Gini dalam kitab sebut. Antaranya kitab sebutnya kitab Busyra Karim syarah kepada Masailut Ta'lim. Masailut Ta'lim. Nah. Katanya dalam kitab Busyra Karim, kitab fiqh ni, dia kata antara amalan ulama-ulama dulu cukur kepala setiap kali hari Rabu selama 40 hari. Siapa dia buat lagu tu? Sara faqihan dalam hadis tu. Dalam kata-kata tu. Siapa dia cukur rambut 40 kali Rabu. Budak kecil ko ataupun orang tua 40 kali Rabu, sara faqihan, jadi orang alim, jadi tok fiqh. Maka dalam syarah tu kata sekalipun hadis ini tidak sahih, lakin mujarrab, akan tetapi sangat mujarrab, sangat berkesan. Bukan kata hadis, bukan kata gapo. Tak syarat budak hak tua nak mati lolo pun nak buat pun tak ada masalah apa. Mohon pandangi ustaz saya, mohon pandangi ustaz. Suami penjudi tegar online. Dia juga seorang pekerja. Duit perbanjaan rumah, sekolah, anak-anak dan lain 100% sumber daripada dia belaka. Cuma saya curiga sama ada duit itu daripada hasil kerjanya ataupun hasil judi dia. Bagaimana status duit itu? Makan sudahlah, tak serap cara apa. Selagi mana kita tidak yakin, kita nampak dia main judi, dia ambil duit itu kita, selagi mana tu, sekalipun duit itu jadi syubhat, kerana bercampur di antara halal dan haram, tapi status dia tetap tidak jadi haram lagi. Kerana haram ini diyakini haram baru jadi haram. Kalau confuser dia panggil. Confuser, maka kalau semabur lagu tu tidak jadi kau haram. Lagi-lagi dia hijau. Mungkin duit daripada niatlah hak dia kita terima daripada dia, duit makanan kita ko anak-anak kita, hasil daripada hak dia hijau. Tapi kena tegurlah tok laki lagu ni tak pakar, tok laki lagu ni duk main judi lagu ni. Oh ya, molek kata abang jangan duk judi lagu ni, duk makan barang haram, barang gapo tak comel kata be. Duk rasuah, duduk gapo, duduk main forex ko gapo dia ni. Benda-benda haram lagu ni tak usah duk main lah gitu. Kalau kita jadi tu imam, lepas tu terlupa rukun duduk antara dua sujud. Lagu mana ni? Lupa duduk antara dua sujud. Mana boleh berlaku lagu tu? Tergambar ke tak? Ya boleh sujud 2 kali lagu mana? Ya kita bangun. Lagu mana cekor. Ya standardnya kalau terlepas duduk antara dua sujud, dia akan terlepas sujud kedua. Contohnya sujud sekali, lepas tu dia pun pakai bangun, berhenti sebentar dia pun bangun. Sudah dia tak ingat. Tak ada kata saya terlepas duduk antara dua sujud saja. Lagu mana duduk antara sujud? Ya nak sujud lagu mana? Ya sujud sekali. Lepas tu dia tak ingat. Ya tak buatlah. Dia tak buatlah misalnya. Lepas tu sujud lagu mana kali kedua? Lagu mana? Nak buat cekor tu. Nak buat benda ni Power Ranger ni soalan ni. Dia kata hamba terlupa rukun duduk antara dua sujud. Dan makmum tak tegur hamba. Siapa habis semaya? Lepas solat makmum baru tegur. Gano ustaz batal kau semaya hamba. Lagu mana? Batal kau tak? Gini. Kalau dia ingat sebentar saja lepas pada salat assalamualaikum, katanya Tok Bila kata Tok Imam tinggal duduk antara dua sujud. Dia pun teringat mula, bangun semula, duduk antara dua sujud. Yes, duduk antara dua sujud mula. Duduk antara dua sujud mana? Tengok. Kalau ketika dia tinggal saat ni, dia dah sujud istirahat. Duduk istirahat, maka duduk istirahat boleh ganti duduk antara dua sujud. Dia kena duduk gini, dia kena sujud. Okey, jadi dua dah sujud dia. Bukan kata nak bangun caca, niat nak bangun asal dari semaya, sujud. Kerana saat ni saya duduk istirahat dah, maka waktu duduk antara dua sujud, ni sujud yang kedua.
Kalau dia bangun direct sujud, dia perut dia bangun, tak ada duduk antara dua sujud dengan tak ada sujud, dia kena duduk sebentar. Barulah dia sujud, barulah dia naik. Ikutlah rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, tambah rakaat sahaja. Tambah 1 rakaat sahaja. Minggu lepas Ustaz Oya, ada orang tak reti basuh heyuk dengan betul. Mana cara basuh heyuk yang betul? Welung. Asuh heyuk ni macam-macam. Dalam kitab fiqh kata bagi lelaki kita kena gosok ni siapa rasa kasak. Kasak tahu kasak? Jadi rasa sopong dengan batu seming, rasa gitu. Kasak gitu. Barulah tempat tu suci. Tapi kalau dia rasa ciup tu licin tu najis lagi. Kalau retina gosok siapa rasa licin. Siapa rasa licin? Licin lagu mana pula? Tak sedap fikir. Lepas ni kita tahulah licin. Orang jatuh kena rasa kasak. Baru soh. Dan kena tekan sikit jari tengah ni. Lepas tu kena sikit biar keluar sikit jalan tu bersihkan dia. Jangan pakai duk gosok-gosok gini. Tangan kita gerak tu tubik sikit. Najis ada. Jadi kena sikit gosok. Tu cara dia. Kalau cara berat-berat cara sunat tak apalah, hak tu dulu. Bersihkan cara hak tu. Ustaz, apa beza muslim, mukmin dan solihin? Perkataan dia lain dah. Muslim orang Islam, mukmin orang beriman, solihin orang yang baik-baik. Jadi hak lebih khusus adalah solihin, orang yang baik. Kedua martabat orang beriman. Allah beriman molek demo. Ketiga orang Islam. Orang Islam ni IC Islam, beres Islam demo. Tapi tak syarat orang beriman lagi, tak percaya lah mana lagi. Naik martabat jadi orang beriman, naik martabat jadi orang soleh. Jadi solihin lebih khusus, mukmin khusus sikit, muslim umum. Mohon pandangan, saya pernah bercerai dengan suami ketika usia kandungnya 5 bulan kerana suami curang. Sebelum melahirkan anak, saya dan suami rujuk melalui telefon dan dilaporkan dan disahkan oleh pejabat agama, tapi tanpa pengetahuan ibu bapa saya. Tahun depan sudah tahun yang keempat kami rujuk, tapi ibu bapa saya masih belum tahu. Ibu bapa saya fikir saya belum rujuk lagi. Saya sendiri belum ada kekuatan nak berterus terang. Suami pula dia saja bila saya minta dia berterus terang dengan ibu bapa. Ibu bapa saya tak berkenan dengan suami saya sejak dia menceraikan saya. Mohon pandangan ustaz, yang apa perlu saya buat? Berterus terang. Itu ya. Nak buat lagu mana kalau awak tak berterus terang? Tetapi rujuk awak sudah sah, kerana rujuk itu tidak perlu kepada saksi dan tak perlu kepada akad nikah baru. Kalau isteri tidak redha pun sah rujuk tu. Apatah lagi kalau ibu bapa tidak redha, lagi-lagilah sah. Suami isteri dia tak redha pun hukum dia sah. Maka sekarang awak kena berterus terang dengan ibu bapa awak, saya dah rujuk dah. Hari tu lagi ayuh. Tak royak kat aku ngarumuk lah. Ingat mu tak rujuk sebab tu aku marah. Nikah ingat cerai lagi. Baik dah. Lagu tu. Jadi hak ni bukan masalah hukum, cuma tindak sekali panggil. Sepelek kita lah. Pandai-pandai lah kita kecek dengan ibu bapa. Ikutlah masa hari jadi dia ke, wi hadiah mah ko beli ko harga 500,000. Lepas tu ayat cerita tu, insya-Allah dia tak marah. Tapi kita penipal kerja lagu tu. Hak tu cara-cara kita lah. Pandai-pandailah. Kena beritahulah supaya tak timbul silap faham gapo-gapo dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.